Ifah, laung ibu. Ya, sahutku. Lama-lama boleh pekaklah telinga aku ni. Rungutku lalu turun ke bawah. Kenapa? Tanyaku kepada ibu. Ibu nak suruh kamu hantar nasi lemak ni kat Makcik Ana Jap. Tolong ya, kata ibuku lalu menyerahkan bekas itu kepadaku. Aku hanya menurut. Kalau tolak nanti tak fasal-fasal kena marah. Aku mengambil bekas itu lalu keluar ke rumah sebelah. Lebih kurang beberapa saat berjalan aku pun sampai. Selang 2 buah rumah dari rumah aku je pun. Assalamualaikum, laungku sedikit kuat. Mana nak tahu nanti tak dengar pula. Manalah tuan rumah ni? Aku dah penat berdiri ni. Ku semangat. Aku mengurut dadaku. Hoi, tak reti-reti nak bagi salam ke? Aku menoleh belakang. Ambil kau nak ehem-ehem sangat, maaf, tak sengaja. Terlupalah waalaikumsalam. Jawab lelaki itu. Dia cari siapa? Aku pula yang tanya. Sepatutnya dia yang tanya. Ifah. Awak? Saya yang perlu tanya awak kan? Adik bertudung hitam ni siapa ya? Tanya lelaki itu lagi sambil tersengih-sengih. Amboi adik-adik segala. Saya jiran tu. Aku memuncungkan mulut ke rumah aku. Ibu suruh hantar ni. Aku menunjukkan bekas nasi itu. Tapi tuan rumah ni macam tiada saja, kataku lagi. Saya tuan rumah ni. Ibu saya tak ada. Keluar pergi pasar. Jadi bekas makanan tu awak beri sajalah kepada saya ya. Dia memuncungkan mulutnya ke bekas itu. Aik macam perli je. Siap muncung-muncung mulut lagi. Oh ya ke? Tak tahu pula. Setahu saya cuma Makcik Ana dan suaminya saja yang tinggal di rumah. Anaknya tak pula saya pernah nampak. Kataku bersahaja. Saya baru pulang dari luar negara. Sebelum ini saya kerja di sana. Jadi jarang sangat saya balik sini, terangnya. Oh, kalau begitu nah. Lalu aku menyerahkan bekas itu kepadanya. Terima kasih. Saya Zafri. Awak? Saya tak tanya pun. Tempil aku. Okeylah, saya balik dulu. Aku terus memusingkan badanku dan berjalan pergi. Saya akan tahu juga nama awak nanti. Ujarnya sedikit terjerit. Aku hanya mengangkat tangan sambil bergoyang-goyang. Malas nak ambil tahu hal orang lelaki ni. Tak ada kena-mengena dengan aku pun. Tapi aku akui dia memang kacak. Kalau orang perempuan lain yang melihatnya pasti suka punya. Cepat balik. Tegur ibu apabila melihat aku masuk ke dalam rumah. Makcik Ana dan suami tak ada. Yang ada anaknya saja. Hantar-hantar balik je lah. Kataku malas. Oh, si Zafri tu ke? Ibu kenal ke? Ni mesti ada apa-apa yang Ifah tak tahu ni. Mesti ibu sorok sesuatu ni. Tekaku, geramlah kalau ada orang yang buat sesuatu tanpa diberitahu terlebih dahulu. Walaupun keluarga aku sendiri, mana ada. Ibu kenal dia sudah lama dah. Cuma kamu yang tidak mengambil berat. Lagipun Zafri itu tua 2 tahun dari kamu. Jadi ibu sudah kenal dia lama. Kata ibu semangat. Yelah, Ifah percaya. Tapi jangan beritahu nama Ifah kat dia tau. Ifah tak suka. Kenapa pula? Tanya ibu hairan. Apa-apa pun jangan beritahu. Ifah naik dulu. Aku terus naik ke atas tanpa menunggu balasan dari ibu. Mesti dari pejabat ni. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ifah ketu. Ini suara lelaki. Aku tengok semula nombor di skrin telefon. Patutlah nombor yang tidak dikenali. Ini siapa? Abang kandungmu? Aku tersentak. Tak mungkin abang tukar nombor. Bohong. Tolong cakap dengan jujur sebelum saya lapor polis. Ugutku. Kini aku berhenti memandu sebentar. Nanti tak fasal-fasal kena saman, betul. Zabidini, takkan abang nak bohong, katanya lagi. Tapi nombor yang lama tu. Tu yang abang call Ifah ni. Nombor tu abang tak pakai dah sebab rosak. Oh, hanya itu yang aku balas. Abang nak beritahu yang abang akan pulang dalam hujung bulan ni. Biar betul. Kiranya lagi seminggu sajalah. Tapi bukan lagi 1 tahun ke pengajian abang di sana. Betul. Tapi abang ambil cuti selama 1 semester. Abang penatlah. Hujung bulan 4 ni baru abang sambung semester abang. Jadi, ibu dan ayah tahu ke belum? Belum. Nanti Ifah tolong beritahu ya. Belum sempat ku nak membalas, beritahu je lah. Kredit tak ada lah. Ni pun free je. Okeylah, abang terpaksa pergi dulu. Assalamualaikum. Aku jawab salam di dalam hati. Macam-macam lah abang aku ni. Ramainya orang. Baru pukul 10 pagi, tapi orang ramai macam pukul 12. Buat penat je aku bangun awal. Selepas buat pendaftaran, aku duduk untuk menunggu giliran. Boleh tahan klinik ni. Cantik juga. Patutlah ramai pelanggan. Hish, apalah yang aku melalut ni. Zafifah Betaat Abdul Aziz, panggil nurse itu. Aku pun berlalu masuk ke dalam. Aku mengambil tempat tanpa melihat muka doktor itu. Lelaki rupanya patutlah ramai pelanggan. Hit 3. Ya, cik sakit apa? Tanya doktor itu lalu mendongak ke arahku. Aku terkejut. Awak, doktor itu pun terkejut tapi akhirnya tersenyum. Kita berjumpa lagi ya Cik Zafifah. Sedap nama.
kata Zafri. Alamak, menyesal aku datang sini. Nama aku pun dia sudah tahu. Ya, kebetulan pula. Saya terus ke poin penting saja lah ya. Sejak akhir-akhir ni saya rasa tak sedap badan. Jadi apa masalahnya? Kataku bersahaja dan menutup tanda kejutan aku itu. Salah satu pun jelas Cik Zafifah tidak cukup rehat. Tanpa sempat dia menyambung percakapannya, aku menghalang. Tak usahlah bercik-cik ni. Panggil je lah Ifah, kataku. Tapi kalau saya panggil Zafifah boleh? Pintanya. Malas nak bercakap tentang hal itu, aku hanya mengangguk. Selepas itu dia pun menyambung percakapannya itu. Selepas semuanya selesai, aku pun keluar. Akhirnya keluar juga. Kantoi juga dengan Mamat ni. Tak sangka pula dia jadi doktor. Zafifah Abdul Aziz. Aku pergi ke kaunter untuk mengambil ubat. Nak balik dulu ke atau makannya? Monologku sambil memegang kunci kereta. Ala balik sajalah. Baru saja aku ingin membuka pintu kereta, tiba-tiba namaku dipanggil. Aku menoleh dan ternyata Zafri. Kenapa? Awak bukan kena bekerja. Sekarang waktu saya berehat. Dan itu juga bermakna shift saya sudah habis. Jadi awak mahu tak saya belanja makan? Ajaknya, maaflah. Saya terpaksa balik dulu. Nanti ibu risau. Sorry lah ya. Saya tak bermaksud ingin menolak pelawan awak. Cuma keadaan tidak mengizinkan. Jelasku, tipu jelas sikit-sikit. Orang lelaki ni bukan boleh percaya sangat. Oh tak apalah kalau begitu, saya pergi dulu. Balasnya kecewa lalu berlalu pergi. Macam merajuk je. Lantaklah bukan aku yang kecewa. Baliklah Ifah. Tatkala aku sampai di depan rumah terdapat banyak kasut. Ada tetamu ke ni? Tanpa berlengah aku masuk ke dalam. Assalamualaikum. Seruku. Waalaikumsalam. Balas semua orang yang berada di situ. Aku terus pergi salam tetamu yang berada di situ. Inilah anak saya yang kedua Zafifah, kata ibuku. Aku hanya tersenyum. Saya minta diri dulu. Pintaku lalu berlalu ke bilik. Siapa pula lah mereka tu? Siap nama aku yang disebutnya pula. Jadi macam mana? Tanya tetamu kepada ibu. Saya kena tanya dululah dengan dia. Saya takut nanti dia tidak setuju. InsyaAllah lagi seminggu saya khabarkan berita itu. Balas ibu. Ini apa pula ni? Apa yang jadi pula ni? Aku tak jadi nak mandi lah ni. Kena dengar dulu nampaknya. Baiklah kalau begitu. Minggu depan kami datang lagi dan bawa sekali bahan merisiknya. Baiklah, kami minta diri dulu. Hati aku sudah menjadi tidak tenang. Apa pula yang ibu buat tu? Lebih baik aku tanya. Mandi dululah. Petang itu aku sudah bersedia ingin bertanya soal pagi tadi. Memandangkan Zafar sudah tidur, senanglah aku nak tanya. Ibu, Ifah nak tanya sikit boleh? Kataku lalu duduk di sisi ibu. Boleh. Tanyalah. Siapa tetamu pagi tadi tu? Macam penting saja hal yang dibincangkan tu. Hal itu boleh tak ibu beritahu malam nanti? Boleh ayah dengar sekali. Hancur harapan aku untuk mengetahuinya. Aku hanya mengangguk lemah tanda setuju. Selepas itu aku pun naik ke atas. Baru aku teringat hal pagi tadi. Aku berpatah balik ke ruang tamu. Ibu, pagi tadi abang telefon. Dia kata hujung bulan ni dia balik. Beritahu aku kepada ibu. Kenapa tak telefon rumah saja? Dia kata tak cukup kredit. Lagipun nombor rumah mahal sikit. Ibu hanya mengangguk tanda faham. Aku pun naik ke atas semula. Apa aku nak buat ni? Boring lah. Online FB lah. Aku terus ke arah laptop dan membukanya. Ada request friends lah. Tapi macam kenal saja ni. Aku jadi terkedu sebentar. Ini, Alif, aku menjadi keluh. Sudah 5 tahun aku tidak berjumpa dengannya. Kalau korang nak tahu, dulu Alif ni orang yang aku minat secara diam. Tapi bila nak habis saja sekolah, dia dapat tahu aku minat kat dia melalui kawan aku. Selepas itu aku langsung tidak bersemuka dengannya. Malu syot? Nak confirm ke tak? Aku fikir sejenak. Ala confirm je lah. Putus aku akhirnya. Telefonku tiba-tiba berbunyi. Siapa pula lah yang call ni? Kacau je. Punat hijau terus ditekan tanpa melihat nombor di skrin. Hello, Assalamualaikum, kataku sambil menghadap laptop. Waalaikumsalam. Zafifah ke? Suara lelaki lagi. Siapa pula ni? Ya saya. Ini siapa ya? Tanyaku. Saya Zafri. Masih ingat? Alamak, macam mana pula dia boleh tahu nombor aku ni? Kalau letak nanti kata sombong pula. Mesti ingat sebab jiran je. Kenapa awak telefon saya dan dari mana dapat nombor ni? Aku sengaja meninggikan suara tanda protes. Hiti relax. Jangan marah. Saya dapat tahu dari ibu saya. Maaf kalau mengganggu. Saya cuma ingin berkenalan dengan awak. Boleh kan? Aduhai. Dia ni pun aku nak jawab apa ni? Entahlah. Bantai je lah. Diam seketika. Diam pula. Hampir saja aku nak letak. Tapi terdengar suara muzik. Selepas beberapa minit, Zafri menyambung percakapan. Awak dengarkan lagu tu? Ya, saya dengar. Kenapa?
Tiba-tiba saja Mamat ni, lagu Jiwang pula tu. Saya tujukan lagu ni khas untuk awak. Harap awak suka. Tapi untuk apa? Saya bukannya kawan special awak ataupun girlfriend pun. Jadi untuk apa? Nanti awak akan tahu apabila sampai masanya. Ala berahsia pula. Baiklah, saya akan tunggu. Okeylah, saya letak dulu. Terus punat merah ditekan. Malas nak bercakap lama-lama. Nanti lain pula yang ditanya olehnya. Hujung minggu itu, aku sekadar berehat di rumah. Lagipun badan ni belum sihat sepenuhnya. Bila diingatkan balik kenangan manis yang lalu, hampir tergelak dibuatnya. Memang tidak dapat aku lupakanlah zaman-zaman dulu. Sekarang fikiran aku tengah bercelaru. Terkejut sangat-sangat dengan perhabaran semalam oleh ibuku. Tetamu yang datang hari Jumaat itu adalah rombongan merisik. Cuma anak teruna saja yang tidak datang. Tetapi sekarang, aku masih belum mau atau tidak langsung tentang anak teruna itu. Nama pun aku tidak mahu tahu. Bayangkanlah, sekarang umur aku baru nak masuk 23 tahun. Muda lagi tu, taklah muda sangat. Hiti tapi aku tak nak. Masih belum bersedia untuk jadi isteri orang. Agak-agaklah, betul tak? Sedih bila teringat hal semalam. Sekarang semua keputusan terletak di tanganku. Boleh pengsan aku kalau macam ni. Kalau tanya abang, dia belum balik lagi. Kenapalah seminggu saja masa yang diberi. Huhu. Ifah nah, hulur ibuku 1 kotak. Apa ni? Pelik. Ini hadiah daripada anak teruna pihak rombongan tu. Semalam ibunya suruh bagi dekat Ifah. Jack, jelas ibuku. Tu dia, siap ada hadiah lagi. Ni salah satu cara mengambil hati kapa ni. Bukalah tengok. Nanti mereka kecil hati pula. Ibu masuk dapur dulu. Aku hanya mandang kosong hadiah itu. Buka atau tidak? Ragu-ragu aku membuat keputusan. Buka je lah. Laung ibuku dari dapur. Hai, ibu ni macam tahu-tahu je aku tak nak buka. Buka je lah. Perlahan-lahan aku membuka pembalut itu. Terdapat kotak dan di dalamnya masih menjadi tanda tanya buatku. Tanpa berlengah, aku pun membuka kotak itu. Dep! Kotak yang dipegang aku terjatuh ke lantai. Mujur ibu tidak dengar. Alangkah terkejutnya apa yang berada di dalam kotak itu. Sekeping gambar aku, sepucuk surat, dan sekeping gambar kawan-kawan aku semasa di sekolah. Apa semuanya ni? Siapa sebenarnya dia ni? Ya Allah, tolonglah hamba. Tergagap-gagap aku mengambil semula kotak itu. Aku masih belum berani untuk membuka dan membaca surat itu. Lalu aku naik ke bilik dan menyimpan semula ke dalam laci. Adakah itu petunjuk? Dan kenapa gambar aku sedang ketawa diambil dan diberi kepadaku? Dan gambar kawan sekelas itu? Apa semua ini? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lebih baik aku membaca surat itu. Pantas aku ke laci dan mengambil surat itu. Perlahan-lahan aku membuka dan membaca. Isinya tertulis begini. Salam Zafifah. Maaf kalau buat awak terkejut dengan semua gambar itu. Mesti awak tertanya-tanya apa maksud di sebalik gambar itu. Cuba awak lihat dengan teliti gambar kita semua dengan kawan sekelas itu. Ada seorang lelaki yang tidak melihat kamera tapi melihat awak. Aku pun lihat dengan teliti. Ya Allah, itu Alif. Ya memang betul itu saya. Alif dan rombongan merisik ini juga saya yang ketuanya. Mulut aku ternganga sebentar dengan kenyataan itu. Sebenarnya, saya nak beritahu awak sesuatu. Hampir 5 tahun saya tidak berjumpa dengan awak. Rindu saya kepada awak juga kian bertambah. Mesti awak tertanya-tanya lagi kenapa saya rindukan awak. Memang betul saya rindukan awak. Ini kerana saya suka dekat awak sejak di tingkatan 3 lagi. Cuma awak yang tidak tahu. Tapi saya tidak sangka yang awak juga suka saya masa itu. Kalau kawan awak tidak beritahu saya mungkin tidak akan tahu sampai bila-bila. Semenjak itu, awak sering mengelak daripada berjumpa dengan saya. Saya ingin beritahu awak perasaan saya, tapi awak lari apabila nampak saya. Jadi saya pendam perasaan ini sehingga hari ini. Saya harap sangat awak dapat terima lamaran saya. Kalau tidak mungkin bukan jodoh saya dengan awak. Sekian dari saya, Alif. Hampir menangis aku dibuatnya. Memang aku tak jangka semua ini akan berlaku. Tapi aku sudah tidak punya perasaan pada dia. Hanya sebagai kawan. Ini yang buat aku runsing nih. Aku termenung di hadapan taman permainan itu. Habis saja waktu kerja aku terus datang ke sini. Rasa tenang seketika setelah melihat anak-anak kecil bermain. Tinggal 2 hari lagi. Aku masih belum berbuat keputusan. Adakah Alif jodohku? Aku tak percaya. Assalamualaikum Cik Adik. Termenung apa tu? Zafri. Macam mana pula dia boleh berada di sini? Waalaikumsalam. Mana awak tahu saya berada di sini? Setahu aku tempat ini jauh dari tempat perumahanku. Tadi hati saya tergerak untuk lalu di sini dan saya jumpa kereta awak. Jadi saya datanglah, ujarnya. Aku hanya tersenyum.
Aku pandang ke hadapan semula. Kenapa ni? Macam ada masalah saja? Tanya Zafri lalu mengambil ruang di sebelah aku. Pantas aku memberi jarak kepadanya. Memang ada masalah pun antara hidup dan mati. Macam penting sangat. Tapi memang penting pun. Beritahulah. Mana tahu saya boleh tolong. Tapi awak tak akan dapat menyelesaikan masalah saya ni. Hanya saya seorang je. Beritahu sajalah. Saya tak kisah. Mamat ni lah, beritahu je lah. Beberapa hari yang lalu saya dilamar. Esok lusa saya kena berikan jawapan. Tapi saya tak tahu sama ada saya akan terima atau tidak. Selepas aku beritahu itu, kelihatan air mukanya berubah sejenak. Tetapi kembali tersenyum. Awak pernah jumpa dengannya? Masa sekolah dulu je lah. Lepas SPM tu, semua kawan-kawan saya tidak jumpa. Beritahu aku sambil menatap mukanya. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Kenapa pula ni? Cepat-cepat aku singkirkan perasaan yang lain itu. Saya tidak tahu nak kata apa. Tapi awak buatlah solat istikharah. Mana tahu Allah akan beri petunjuk melalui itu. Saya yakin Allah akan bantu awak dan semua umatnya. Balasnya tenang. Aku mengangguk tanda setuju dengan cadangan itu. Boleh saya tahu awak suka kat dia ke? Tanya Zafri tiba-tiba. Aku tersentak. Tak sangka dia akan bertanya soalan itu. Semasa sekolah menengah dulu adalah minat-minat tu. Tapi setelah 5 tahun saya sudah tidak ada perasaan apa-apa kepadanya. Tidak lebih daripada seorang kawan. Aku berkata dengan berhati-hati. Takut dia terasa. Tapi buat apa dia nak terasa? Ini hal aku. Apa ni Ifah? Awak percaya tak cinta pandang pertama? Ini soalan cepu mas ke? Entahlah. No comment lah. Saya percaya. Saya juga masih cuba menambat hati seorang perempuan ni. Tapi sedih sebab dia telah dirisik seseorang. Aik. Sama macam aku je ni. Atau nak pelik? Peningnya, saya minta diri dululah. Putus aku lalu bangun dan menuju ke arah kereta. Di tengah-tengah perjalanan, namaku dilaung. Zafifa, awalnya cinta pertama saya itu. Katanya sedikit terjerit. Girl, apa ni? Sandiwara apa lagi ni? Perlahan-lahan Zafri menapak ke arahku. Aku mula resah. Tanpa apa-apa, pantas aku lari ke kereta dan memandu pergi dari situ. Mujurlah aku sempat lari. Tapi kenapa selepas dia berkata demikian aku rasa gembira dan jantungku berdegup kencang? Adakah aku sudah jatuh cinta? Hari ini hari yang aku sangat takut. Berpeluh-peluh dibuatnya. Ibu dan ayahku pandang pun pelik. Yelah, kalau siapa-siapa dirisik atau dilamar pun akan macam ni. Jawapan yang aku akan berikan ni pasti mengejutkan semua orang. Apapun jawapan aku, muktamad. Ifah, kamu sudah bersedia untuk berikan jawapan? Aku mengangguk. Ibu dan ayah aku masih belum tahu akan keputusanku itu. Sengaja aku tidak beritahu. Takut kena marah. Perlahan-lahan aku menapak ke ruang tamu. Apabila sampai saja di ruang tamu, muka yang pertama aku ingin lihat ialah Alif. Tapi hampa kerana Alif tidak ada. Anak teruna tidak datang kerana ada hal. Ini membuatkan jawapan aku bertambah pasti. Baiklah, Ifah boleh berikan jawapan. Aku melihat muka tetamu yang datang. Kecut perut aku kalau mereka tidak setuju. Hujung tudungku diramas-ramas. Baiklah, jawapan saya, aku berhenti sebentar untuk menarik nafas. Tidak, ya tidak, lantang suaraku ketika itu. Ya, semua orang terkejut dengan jawapan aku. Tetapi tidak bagi ibu dan ayah. Maafkan saya kerana tidak dapat menerima risikan ini. Saya sudah ada orang lain. Kataku lancar. Betulkah apa yang aku kata ni? Bantai sajalah. Baiklah kalau begitu. Kami juga ingin meminta maaf kalau kedatangan kami ini menyusahkan pihak anak dara. Tak, sama sekali tidak, balas ibuku sambil tersenyum. Aku minta diri bagi hilangkan kegugupan yang masih ada. Aku keluar menuju ke kolam ikan di belakang rumah. Rehatkan Minda di situ. Ehem. Terdengar suara lelaki yang berdehem. Aku tahu siapa. Zafri lah ni. Pantang aku duduk sorang-sorang dia pun muncul lah. Ya, Cik Zafri. Tak usahlah berdehem tu. Balasku lalu menoleh ke belakang. Ternganga sebentar mulutku. Rupanya tekaan aku silap. Alif? Ya, saya. Maaf tiba-tiba muncul. Mesti awak ingat saya tidak ada. Tetapi saya sengaja menyembunyikan diri. Dan saya yang beritahu ibu supaya bohong tentang saya ada hal itu. Saya tahu awak tidak akan menerima saya. Dan saya juga berasa lega kerana perasaan saya selama ini terluah akhirnya. Aku masih terkedu di situ. Dan Zafri itu teman lelaki awak ya? Ala, kenapa tanya soalan ni pula? Dia teman wanita saya. Muncul secara tiba-tiba Zafri ni. Oh, inilah Zaf. Hai, saya Alif. Saya Zafri. Dengar khabar awak yang datang meminang tu. Tapi selepas ini saya tidak akan berjumpa dengannya lagi. Ini kerana dia telah tolak lamaran saya.
Saya harap awak mampu jaga dia dan jangan buat dia menangis. Macam ugut Sisi Alif ni. Yang Zafri ni pun pandai-pandai saja kata aku ni teman wanita dia. Aku tahulah yang kau sukakan aku, tapi janganlah buat keputusan melulu. Pasti. Terima kasih atas rombongan meminang itu. Kalau tidak mungkin sampai sekarang, saya tidak dapat luahkan perasaan saya kepadanya. Luah Zafri lalu memandangku. Aku tertunduk, malulah kalau macam ni. Saya harap korang berbahagia hingga ke akhir hayat. Saya minta diri dulu. Selepas itu, Alif pun menghilang. Aku masih tercegat dengan si Zafri ni. Yang dia tu tak tahu nak pergi ke. Saya masuk dulu. Aku berlalu masuk ke dalam rumah, tapi dihalang Zafri. Terima kasih, aku mengangkat kening kerana tidak tahu apa maksud di sebalik itu. Kerana awak menolak lamaran itu. Saya harap sangat yang saya berada di dalam hati awak. Sambungnya lagi, ini kerana saya yakin dengan jawapan saya. Saya juga tidak tahu kenapa. Selepas saya buat solat sul istihara, itu saya teringatkan awak. Kataku lalu tertunduk. Zafri tersenyum. Tunggu rombongan meminang saya esok. Katanya lalu menghilang ke rumah. Betul ke ni? Ini bukan mimpi kan? Aku mencubit pipiku. Ouch. Maknanya bukan mimpi. Rasa gembira pula. Alamak, aku betul-betul sudah jatuh cinta nampaknya dekat Zafri ni. Terima kasih ya Allah. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan senyuman. Setahun berlalu. Bermakna hampir setahun jugalah genap aku berkahwin. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Zafri ni? Sekarang aku berasa bahagia di sisinya. Dan ditemani anak yang aku kandungkan ini. Hampir 7 bulan aku mengandung anak yang pertama ini. Perasaan itu tidak dapat aku gambarkan. Aku macam tak percaya yang aku akan kahwin dengan jiran sendiri. Yang lebih mengejutkan adalah Zafri ni sebenarnya sudah lama suka kataku. Semenjak pergi ke luar negara katanya. Sekarang aku lebih yakin dan keputusan yang aku buat tidak sama sekali salah. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan mencapai kebahagiaan ini. Abangku Zabidi sekarang sedang berbulan madu bersama isteri kesayangannya itu. Selepas sebulan aku berkahwin, abangku pun turut berkahwin dengan pilihan hatinya. Ibu dan ayah baru beberapa hari yang lepas telah pergi menunaikan haji bersama adikku yang berumur 5 tahun itu. Segala-galanya memang tidak dapat kuduga. Bermacam-macam perkara yang berlaku dalam setahun ini. Lamunanku terhenti. Ya, perlahan-lahan aku melangkah ke arahnya dengan perut aku yang memboyot ini. Kenapa bangun? Duduk ajalah, ujarnya lembut. Dia pimpinku ke ruang tamu semula dan duduk di sofa. Saja nak senaman sikit, kataku sambil tersengi. Ada-ada sajalah sayang ni, ujarnya sambil tersenyum. Abang, terima kasih ya, terima kasih. Untuk apa? Kerana sudi menerima Ifa tidak sempurna ini. Aku mengusap perutku. Kenapa cakap macam tu? Sepatutnya abang yang harus ucapkan terima kasih kepada sayang kerana sudi menerima abang serta mengandungkan anak kita ni. Ujarnya sambil mengusap perutku. Aku tersenyum bahagia. Aku sangat bersyukur kerana dikurniakan suami yang sangat aku cintai ini. Walaupun tidak sampai sebulan aku kenal dengan Zafri, tapi aku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah dan terima kasih Zafri. Apa-apa pun akan berlaku jika dia menginginkannya. Kita cuma mampu merancang, tapi dia yang menetapkan.